Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So minggu ni minggu baru untuk kripto hari Isnin. So supposedly kita expected macam juga kita expected untuk minggu ni. Minggu ni kita akan ada good momentum untuk naik. At least kita break kita punya all time high di Bitcoin iaitu di 65k USD dollar untuk satu Bitcoin. So apa pun harga nanti kita akan pergi check dan tengok macam mana adakah pergerakan, ada data yang menunjukkan untuk naik lagi. So guys, sebelum tu let's go kita pergi ke coin market cap untuk review dulu market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh untuk minggu lepas dan juga untuk apa yang dah berlaku untuk semalam. So guys, ini adalah coin market cap. First kali macam tu kita akan review dulu untuk performance 24 hours untuk hari semalam hari Ahad. So di total market cap, di coin market cap total market berada di 2.46, meaning kita drop sikit. Sebelum ni hari Sabtu hari Sabtu atau hari Jumaat kita ada berada di 2.5 trilion. Tapi untuk semalam kita tengok kita ada dripping sikit lah. 0.30, sedikit pengurangan dalam total market 0.3. Kemudian tengok volume macam kata normal untuk hari Minggu satu Ahad kita volume akan berkurangan normal, so meaning 84, so 12% untuk semalam. Kemudian untuk BTC dominant untuk currently kita masih lagi berada di 46.7. Macam cakap tu ada, kita akan tengok dia BTC dominant chart nanti adakah ada breakout kita mana resistance. Bila break mana resistance kita expected boleh break kita punya major resistance dan pergi ke 55%. So bila BTC dominant menguasai market dalam 55%, macam kita tengok total market dah pun ada conversion untuk pergi ke 3.3 trilion, meaning kita akan tengok ada massive pump, orang kata good pump untuk Bitcoin at least sampai ke 86 di dia punya 1.6 Fibonacci target di Bitcoin iaitu 86k. So mungkin bulan 11 kita akan nampak 86k untuk di Bitcoin. Kemudian Ethereum juga melakukan peningkatan sikit daripada 17.9 ke 18.2. So expected untuk Ethereum boleh sampai around 19%. So meaning Bitcoin akan berada 55 mungkin Ethereum akan drop sikit sebab sebelum BTC sampai 55 mungkin kita akan tengok Ethereum sampai 19 dulu, kemudian Ethereum akan berlaku rejection, kemudian dominant BTC akan meningkat ke 55%. Tu apa akan berlaku nanti kita tengok di chart. Okay, let's go kita tengok harga semasa untuk pagi ini ataupun harga semasa kita. So di Bitcoin sekarang berada di 61.4 tu ikutkan semalam kita negatif. So untuk kalau semalam ikutkan kita berada 60, kemudian sebelum pukul 8 so kita dalam pukul hampir pukul 8 hampir pukul 8. So close pukul 8 nanti mostly aku kata yang merah ni untuk 24 untuk semalam tu. Kalau ikut malam review malam semalam dah merah percentage dalam merah. So untuk pagi ni untuk tempoh 24 hours untuk rehat supposedly kita berada dalam almost 1% peningkatan untuk semalam. So 61.4. So good momentum untuk hari pertama hari Senin untuk kita pergi ke at least balik ke all time high, higher high yang higher low yang sebelum ni iaitu hari Jumaat itu kita berada di 63 ataupun hampir 64k. So untuk di Ethereum kembali pula sekali semalam 3.7 dan 3.8. So 0.14% untuk dropping, tapi pun juga orang kata possibly Ethereum juga akan break dia punya major resistance. Ethereum dah pun break major resistance, cuma kita akan tunggu dia punya all time high dia iaitu di 4.3k. So expected Ethereum akan sampai lah. So untuk Binance 0.6 untuk Cardano still lagi tak berlaku perubahan, masih lagi berada di sideways di kawasan base, iaitu pun kita break major resistance pergi 1.2 return balik ke major resistance sebelum ni yang dah bertukar jadi support. So ataupun base, so consider good position untuk buy untuk long term. And seperti Cardano dan Coty tu ada Coty juga. So seperti ni bila Cardano pump, expected Coty juga akan melakukan kenaikan. So apapun untuk Cardano memang sunyi sepi untuk bulan 10 ni, daripada awal bulan 10 minggu pertama, minggu 2, minggu 3, minggu kedua dan minggu keempat. Expected untuk 2 minggu terakhir ni probably kita akan ada good pump untuk semua coin. Most probably kita akan tengok di dalam Bitcoin dulu lah. So untuk SRP maintain $1, Solana 0.6, 0.5 untuk Polkadot. So nak tengok di semalam, kalau tengokkan di Matic dan expected Matic sebelum ni minggu lepas kita tengok Matic melakukan kenaikan banyak. So adakah Matic, kita tengok Matic ada tiba 7% Matic 4% drop.
So 4% drop, tapi untuk weekly 13% tu pun dah 1.5, still lagi consider good position untuk entry. Sebab apa, kita belum lagi break kita punya major resistance di pantik, iaitu di kawasan 2.22. Tu pun nanti kita akan kita akan jenguk juga di chart nanti. So guys, untuk 7%, nampak 7%. Phantom melakukan lagi peningkatan untuk weekly, walaupun hari Sabtu Phantom still lagi melakukan peningkatan. Jadi best ingat, Phantom expected untuk 20 minggu, expected 18 adalah hari ni kan, semalam. Untuk minggu ni kita expected untuk Phantom akan ada convention dekat Dubai. So good news kalau expected tu, macam itulah, sama je Phantom tu sebelum tu macam Cardano, sebelum Cardano berlaku Cardano berlaku summit Cardano summit itu expected price naik melakukan peningkatan nasi, kemudian lepas summit tu kita tengok price sikit merudum ke bawah. Sama juga melakukan Phantom tu expected ini kita akan melakukan kenaikan yang datik ni disebabkan sebelum event tu. Now selepas event ni pembeli kita akan ada sedikit price jatuh bawah. So jatuh bawah tu good position untuk kita re-entry, seperti mana jadi Cardano pergi ke hampir 2.4 2.3, kemudian now Cardano hanya berada di hampir $2. So now good position untuk kalau anda long term, memang good position untuk buy untuk di Cardano sekarang ni. Dan Phantom tunggu untuk orang kata lepas kita punya summit pula Cardano event, Phantom event di Dubai tu expected boleh price jatuh sikit, kemudian macam jatuh lah kita akan grab buy untuk di Phantom. Let's go, kita pergi chat dengan apa yang berlaku. Pertama kali kita akan pergi ke total market. So total market, apa yang dah berlaku di total market. So total market, kalau kita akan pergi forward, so total market apa yang berlaku, kita dah pun sebelum ni kita dah breakout yang ini. Kita dah breakout minor resistance yang ni. First kali kita dah breakout yang ni, major resistance, kita ada conversion atas. So kita yang dulu juga ada monitor minor resistance daripada high ni kepada low ni. Kemudian kita ada minor resistance yang kata berada betul-betul di major resistance tu, orang kata good kawasan untuk kita monitor ni. So untuk ini 1.6 kita expected sampai di 3.3. Kalau ini 1.6 kita berada di 2.7 trilion. So expected untuk short term, maybe untuk minggu ni kita probably akan nampak di 2.7 trilion untuk total market, dan boleh juga sampai 3.3. Mungkin tu tak expected sampai 3.3 dulu, kata terlalu banyak. Tu expected untuk sampai di 1.6. Yang ni lo minor target, iaitu dalam price, dalam consider boleh sampai untuk minggu ni dalam 2.7 ataupun 2.8 sebelum bulan 11 lah. So 2.7 trilion ni kita expected boleh sampai untuk ada lagi 2 minggu ni, 2 minggu terakhir untuk bulan 11. So, itu yang boleh nampak lah, 2.7 trilion. So untuk kita dah sampai ni 2.5, harga tertinggi. Ini akan dilihatkan. So kita expected dah pun breakout kita punya all time high lama, kemudian kita sikit dip. So normal dip tu kita akan expected yang ni dah pun breakout retest. So akan ambil pen dulu. Alright, kita tengok macam mana dah breakout dan retest, kemudian expected dia akan melakukan kenaikan untuk price target 2.7. Expected end of demand bulan 10, awal bulan 11 kita expected boleh nampak 2.7 lah. Itu yang saya expectedkan di total market. Ini kita akan ada untuk good pump untuk di semua coin terutama di Bitcoin. Kenapa terutama di Bitcoin? So, nanti itu akan terangkan. Sekali kita tengok chart ni untuk lebih detail, kita tengok lebih zoom in dulu. So apa yang berlaku semalam, kita ada malam tadi ikutkan candle pukul 4 pagi kita ada sikit drop, kemudian kita ada flash drop, kemudian price turun naik berlaku ke atas. So ini selalunya dia akan liquidkan, kata dia akan cuba untuk short lah, untuk apa malam possibly untuk semalam ada good leverage untuk long. So seperti apa yang dah hit Zul pun hampir stop loss tu, liquid tu punya position. Sebab apa semalam tu tak loss, sebab apa tu ada nanti tu akan terangkan di chart kenapa tu tak letak stop loss semalam, sebab apa tu expected ini akan berlaku, dan memang turut berlaku lah apa tu expected. Nanti tu akan tunjuk. So di total market tu expected ini expected boleh melakukan ke atas. Untuk sana kita boleh tengok another minor resistance, swing high to swing low. So kita akan dapat Fibonacci minor resistance. So minor resistance ni untuk another confirmation untuk kita naik lagi ke atas. Untuk yang ni kita akan break yang ni expected 1.6. Mana 1.6 kita boleh sampai 2.6. So probably untuk 2.6 mungkin kita boleh nampak minggu ni, kemudian minggu depan boleh kita 2.6 ke 2.7. So itu yang expected boleh berlaku di dalam market. So apa pun kita tengok
kena ni breakout ini good formation untuk kita naik ke atas. So naik atas untuk sampai at least 2.6 untuk minggu ini. So itu dari total market. So let's go kita pergi BTC dominant. So penting untuk tengok BTC dominant apa yang berlaku. So di 4 hours sebelum ni tu ada monitor minor resistance ni. So minor resistance dah pun breakout, meaning kita ada confirmation untuk at least sampai ke 47. So 47% tu cakap di total market kita sepatutnya boleh 2.6 trilion dan BTC dominant akan meningkat sekarang ni daripada 46 ke 47%, meaning kita akan tengok ada good pump untuk di Bitcoin. So nanti Bitcoin naik sampai mana nanti kita akan tengok di chart. So untuk break ini expected break saja 47, meaning kita akan ada confirmation untuk break another large resistance. Large resistance ni kita expected price sampai mana? Price itu akan 1.6. Kita akan pergi swing high to swing low. Kita akan dapat 1.6 Fibonacci. Ini dekat kawasan ni dalam 54 ke 55% lah untuk sampai dia. Sampai kawasan ni kan, sampai kawasan ni kita ada pula another major resistance lah. Bukanlah major resistance, ada another resistance untuk dominant. Sekiranya break lagi ni kita sepatutnya lagi naik atas. So kata step by step, setiap pergerakan tu ada dia punya halangan. So inilah halangan yang kita perlu tempi untuk sekarang. Untuk di Bitcoin, untuk di BTC dominant, kita dah pun breakout minor resistance dan kita perlu breakout pula major resistance yang bawa purple ni untuk expected kita akan sampai pula di kawasan 54. So untuk breakout ini kita dah ada confirmation, minor confirmation untuk at least price tu sampai 47. So breakout retest dan kita boleh naik ke atas ataupun retest atau apa pun boleh, tapi apapun more kata secara teknikal kita expected break ni, breakout, retest, expected boleh naik sampai ke 1.6 ke 55 ke 55-54% untuk dominasi market dalam crypto untuk Bitcoin. So good news untuk di total market dan Bitcoin dominant. So let's go kita pergi sekira ini kalau ikut 50%, meaning kita akan ada good pump untuk Bitcoin, tapi sedikit bad news untuk altcoin lah. Probably altcoin akan sedikit melaku pengurangan, tapi pun normal. Itulah good position untuk kita cari position untuk di altcoin sebelum altcoin season datang. Dua sepatutnya bila Bitcoin melakukan kenaikan drastik nanti, bila Bitcoin dah hyper, bila semua money flow dah dalam Bitcoin, kemudian price Bitcoin dah hyper, apa yang berlaku, money flow akan keluar ke dalam daripada Bitcoin, dia akan pergi ke altcoin. So now bila altcoin tengah jatuh, good term untuk kita buy di altcoin. Ini perlu anda tengoklah mana coin. Contoh kita tengok di Cardano, good term. Untuk di Phantom kita perlu tunggu sikit lagi. Kemudian di Scotty dengan Cardano good term. Kemudian lain-lain coin anda perlu tengok juga untuk tarik Fibonacci dan tengok kat mana support dia. So guys, let's go kita pergi. Pertama kali kita akan sebelum tu nak tengok BTC future dah buka belum? Tu BTC future dah pun buka. Kiri ni kita tengok open, market is open. Market is open. Apa yang berlaku untuk sebelum ni, kita ada price berada berada untuk hari Jumaat. Hari Jumaat kita close kawasan ni iaitu dalam 63 lebih, 63.2. Kemudian hari ini untuk hari Isnin, hari Minggu baru, kita buka price itu kita buka sini. Kita buka sini iaitu dalam 61k. So meaning kita ada minor gap, minor gap ni good position untuk dia naik ke atas. Sebab apa? Kalau ikutkan tu tarik minor Fibonacci, swing low to swing high, kita dah pun touch kita punya minor support kat kawasan ni. So dah pun minor support, supposedly untuk dia naik ke atas adalah posisi tinggi. Jika untuk saya kali ikutkan di another boleh jatuh juga. Adakah boleh jatuh lagi? Yes, boleh juga jatuh. Sekiranya nak jatuh dulu, dia akan jatuh dulu sampai sini dulu. Swing low to swing high tu probably dia boleh juga jatuh sampai area ni. So untuk area ni, ini dah pun jatuh banyak. Kalau ikutkan di ini kota CME tak adalah data tu, tapi kalau di chart-chart lain semua dah berlaku. Yang ni dekat hampir tu punya liquid lah. Tu expected price tu boleh jatuh kawasan ni sebelum bump. Tu sebenarnya kalau kat ni kita tak nampak, tapi sebelah dah pun jatuh ke bawah. Kenapa? Kita pergi ke main chart lah. Tu kita kan BTC. Ada BTC kita nampak dia akan pergi tunjukkan Zul dekat di BTC USDT lah. Kenapa? Dan dia boleh tunjuk terus untuk punya entry untuk leverage untuk semalam lah. So untuk new entry tu dia dah ambil take profit banyak. Dia expected di 65 tapi price tu tak sampai, kemudian drop, dia letak stop loss dalam 61k. 61k dah pun TP dalam profit. Kemudian kuartal expected untuk new entry Zul masuk kawasan ni. So kenapa Zul masuk kawasan ni? So pertama kali Zul ada monitor dua position untuk entry, maknanya sama ada di atas ini
di minor ini ataupun di ini. So sebenarnya dia masuk kawasan ni sebab apa good, dia tak nak ketinggalan bas. So dia dah masuk ini, kemudian dia tak sepatutnya, selalunya dia akan masuk dan letak stop loss kawasan ni. Tapi apa yang dia cakap tadi, kita ada potential untuk dia drop kawasan ni. Macam cakap dia ada tarik Fibonacci. Kalau ikutkan kita pergi 1 hour more kata nampak jelas. So ini kita akan duduk yang ni. So untuk semalam yang dia ada monitor banyak dua pattern tu yang ni, swing low to swing high. So probably apa yang berlaku, price boleh jatuh dulu kawasan ni, dan price dah pun jatuh tapi tu tak accepted, boleh jatuh, position tu boleh jatuh ada. Kemudian semalam tu entry adalah menggunakan position yang adalah kita guna another money support. Sebab apa, kita tengok dia buat base yang cantik itu, base yang cantik, kemudian expected boleh naik turun. Tapi apa juga, beware lagi, price tu still lagi boleh jatuh sebab apa, kita ada another good solid support di kawasan ni. So, apa yang dah berlaku semalam, price kata flash drop ke kawasan ni, kemudian terus rebound tu adalah rebound yang cantik, rebound terus buat higher height daripada untuk higher low ini. So kita buat higher height, lower low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low. Kita kena buat sideway ni, sideway. So meaning price ini dah pun breakout kita punya higher low yang kecil ni, probably untuk naik ke atas, kemudian dia buat higher height, lower height, kemudian kita expected buat higher height yang baru tu. Expected yang ni boleh dah berlaku. So untuk yang ni banyak, untuk sekarang kita boleh monitor. Untuk yang support ni dah pun settle, kita akan buang yang ni. Ini untuk zoom ya, untuk monitor. Kita boleh tengok monitor minor resistance. So swing high to swing low, dan seperti kuasa ni lah. Ini untuk di leverage lah, apa yang tu nak tengokkan. Untuk another good confirmation, kata senang hati lah, kata senang hati tengok trade, ada expected bila dia breakout minor resistance ni, expected boleh ke 1.6 kita expected sampai 66 USD dollar. So cakap hopefully minggu ni kita ada good position untuk at least Bitcoin berada di atas 65k ataupun buat higher high baru. So ingat higher high kita ialah di 65k, breakout saja 60k, expected kita akan good momentum pump untuk lagi naik ke atas. Itu untuk kata leverage lah, kenapa tu masuk malam dan kenapa tu tak letakkan tu punya level, kata stop loss lah. So ini kan liquidation tu orang kata almost, kemudian dia bounce balik atas. So laki lah kata untuk minggu ni kata good trade lah. Sebab apa, tak touch tu benda liquidation. So kita lihat itu untuk kenapa tu masuk trade semalam, tu new trade untuk Zul. So lagi untuk hari ni apa akan berlaku. So sama juga kat sini, kalau kita pergi chart biasa, kita akan tengok yang ni, kita akan ada resistance, kita akan tarik balik resistance. Kalau di BTC USD lain, ini adalah di USD. Kalau di chart USDT, ini ya USD. Tu tengok price dah pun berada di kuartal minor resistance yang Zul monitor, iaitu di kawasan 61.5k. So berlaku di normal tu, expected dia akan drop sikit sebelum melakukan another pump naik ke atas. So untuk ini kita akan drop sampai mana, kita akan tarik kita punya another small minor support, iaitu yang ini. Untuk yang ni ini adalah 1 hour, swing high to swing low, probably kita akan nampak price pergerakan nombor 1, probably kita akan jatuh balik ke kawasan 60. So ini keadaan normal, kekiranya ini berlaku. Tapi apa yang tu nak expected, nak price ni buat ialah, kita expected untuk hari ni, awal pagi ni, kita breakout terus yang ini, kemudian buat skip consolidation, kemudian nanti malam pukul 9 US market buka, kita expected pump akan naik. Sebab apa, untuk minggu ini adalah kata minggu penting, ialah kenapa kita dah ETF dalam bentuk ETF untuk Bitcoin dah pun di approve tu, expected untuk hari ni 18 bulan. Hari ni berapa bulan? Expected 18 bulan adalah hari pertama aku kata ETF akan dibuka untuk Bitcoin. Supposedly untuk bila US market buka, so memang kalau siapa tengok ni macam untuk kerja tak sempat nak tengok, so seperti pukul 9 nanti, as hopefully kita akan ada good pump untuk naik ke atas bila US market buka. So itu yang tu seperti untuk ni. Hopefully untuk hari Senin kita akan ada good pump. Dan mungkin Senin tak dapat yang cantik, mungkin hari Selasa kemudian naik. Tapi hopefully dua seperti untuk hari Senin kita akan ada good pump lah untuk hari ini untuk naik ke atas. So itu di Bitcoin. So ini yang kita tengokkan pergerakan untuk miner. Untuk lebih major kita akan tengok mana major sama juga. Kita still lagi untuk at least kita perlu breakout kita punya 65k. So break 65k meaning kita ada confirmation untuk price atas. Breakout 65k, retest di balik 65k untuk good position untuk anda re-entry dalam Bitcoin ataupun nak tambah aset. Expected price tu akan pergi 1.6 di 86. So inilah 86k yang tu cakapkan itu.
Untuk ikan awal tadi, untuk expected bulan 11 kita akan sampai di RM80, bulan 10 kita akan sampai 65k, kemudian end of bulan 11 kita akan buat journey untuk ke 86k dan maybe lagi naik ke atas. Itu yang Zul expectedkan di Bitcoin. So, untuk ni memang untuk 2-3 hari memang tak best punya. Selalunya dia buat 2 video tapi dia buat 1 video je. Orang kata tak complete rasa bila buat 1 video je hari tak apa pun. Nak macam ni dia dah start kerja tu, itulah kata bila kalau dah kerja malam tu memang expected tak boleh buat lah sebab balik pun lambat. So kalau nak buat pun anda akan tengok lambat. So ini tak perlulah. Anda tengok 1 hari je dan pagi. So pagi ni lagi kita pergi lagi ada detail ke lana chart. Kita akan pergi di Ethereum sebab Ethereum ada good momentum kat untuk naik. So untuk Ethereum kita dah breakout major resistance, retest sedikit dalam kemudian naik ke atas. So normal kalau ikutkan sini tu expected dia dah sampai kita punya support punya main support, swing low to swing high. Yes, kita dah hampir sampai pun dia punya minor support atau kembali balik ke rebase. So ini good position untuk Ethereum sebenarnya, good position untuk dia naik ke atas. Naik sampai mana? So kita akan tarik juga minor resistance untuk kita tengok short move maybe dalam 1 hari ni. So kita expect yang ni kita ada minor break saja minor resistance ni, kita akan pembeli akan nampak price tukar 1.6 pembeli Ethereum akan berada di 41k good momentum untuk hari ni. Macam cakap Bitcoin maybe 65, kita kena tengok maybe juga Ethereum sampai 61 sekiranya pergerakan seiring lah. Tengok di store RSI 1 hour ready untuk naik. Ini aku kata di 50 ready untuk naik 1 hour. Ini 4 hours. Sebab tu tengok 4 hours di RSI di oversold, kemudian store RSI berada 50. So ini kita ada good momentum untuk naik untuk hari ni. Sama juga di Bitcoin ni. Bitcoin kalau lupa share tadi, Bitcoin di RSI pun tengok price berada di oversold, kemudian price kita sedang melakukan kenaikan lah yang ini. So memang kita berada di atas 50. So berada atas 50 good momentum untuk naik ke atas. Kita buat pergerakan at least untuk kita akan untuk minggu ni kita akan berada sampai 90, 80, 90, 65k. Kemudian untuk awal minggu bulan 11 ataupun end bulan 11 kita akan tengok price dropping balik untuk price tu sampai bulan awal bulan 11 sampai balik 50, and expected bulan 9 kita akan ada good pump naik ke atas. Itu yang saya expectedkan di RSI. Apapun RSI ni kita monitor day by day untuk tengok momentum kenaikan price untuk di chart. So Ethereum di mana Ethereum ni? So Ethereum itu yang tu nampakkan yang Zoom monitor sebenarnya, yang tu tengok. So anda boleh tengoklah kalau anda expected tu itu yang ni 41. So untuk Ethereum juga, Ethereum now adalah consider good position untuk anda buy sebab pun dah breakout retest. So kalau anda tak buy kat sini, anda perlu tunggu anda ada good position ialah di kawasan ni, break 43 all time retest balik. Sama di Bitcoin, sama juga macam di Bitcoin. So itu yang tu kalau anda nak position lah. Macam cakap, bila turun kita buy, bila naik pun boleh buy. Cuma buy tu di naik kita sedikit kata buy high lah, tapi buy high pun kita buy di, kita tunggu sedikit confirmation iaitu break as major resistance, kemudian kita retest balik, kemudian consider good position to buy. So untuk yang ni sama juga, break all time high dia 43.43k USD dollar, breakout dan sekiranya ada retest di 4 hours ataupun daily, good position untuk kita re-entry, kemudian price kan kita akan target more naik ke atas. Itu untuk di Ethereum. So untuk di BNB, so BNB apa yang dah berlaku? BNB satu pergerakan yang cantik untuk di BNB punya. BNB dah pun breakout tu punya trendline hijau ni. Tu expected break ni kita ada triangle yang monitor ni. Tu expected price target tu expected kita boleh sampai dalam kawasan almost 1.2 ataupun 1.6 dalam 900 per BNB. Juga BNB dah pun launch berapa trilion, 1 bilion ataupun 4 bilion untuk BCH, untuk bukan BCH, untuk Binance coin satu lagi, lupa coin apa Binance tu, antara dalam Binance tu BSC tu juga Bitcoin chain. So invest dalam tu more than 1 billion atau 4 billion. Tu seperti good news untuk di BNB tanya. And then good pump untuk dia melakukan ke atas. Untuk di chart pun kita dah ada confirmation, dah breakout trendline ni dan price buat consolidation atas ni. So good banyak consolidation tu untuk expected orang cakap breakout retest sebelum naik ke atas. So breakout hari minggu retest expected boleh naik ke atas untuk kata minggu ni, untuk at least sampai ke 500, kemudian
another big confirmation, kita perlu tunggu untuk sampai ke 1K per BNB tu, kita perlu tunggu untuk price tu break major resistance kita dah kawasan 580. So break ini barulah kita akan expected price tu boleh sampai di 1.6 dalam 980. Itu yang BNB. So more long term lah pergerakannya, itu yang kita tengok kan. So untuk di Cardano sama masih lagi sama juga cakap di support kita, iaitu di last resistance, kemudian breakout lah resistance, kita expected ada rebound, dah pun bagus rebound, dah pun buat session yang lama, buat base good position Cardano. Kalau siapa monitor chart Cardano memang normal untuk Cardano selalunya buat sideways yang lama, kemudian macam ni juga kita akan tengok Cardano akan buat sideways yang lama, kemudian dia akan naik price, naik drastic. Sama juga kat sini, buat correction lama naik, buat correction lama baru naik. So normal ni, siapa yang kata monitor chart Cardano ni memang dia kata seperti ini adalah kata menjadi inilah good position untuk anda buy di Cardano. Yes, tu dapat di $1, itulah masa zone. Untuk masa sekarang, kalau anda baru, anda boleh buy di kawasan 2.1 dolar, consider good position untuk buy untuk long term, at least sampai end of the year, sebelum Bitcoin kita ada good crash di bawah lah, sebelum kita berlaku tu. Tapi itu pun at least untuk end of the year kita dapat lagi untuk di Cardano. Kalau anda buy di kawasan ni, expected kita boleh sampai di 1.6, 33, dan paling tinggi kita boleh sampai dalam $7. Itu orang kata sekiranya bersampai lah. Seperti 1.6, at least kita boleh akan sampai di 1.6 dalam 3.3 USD dollar untuk Cardano. So, untuk lain chart di Koti berapa? So, Koti sama juga macam Cardano, breakout major resistance dan retest balik ke kawasan ni 48 sen untuk satu Koti. So buy tu sebab tu dah cukup target tu 1K, tu tak peduli lah, tak kisahlah, tu tak buy dah, tu rahu saja. So sekiranya price tu naik ke atas 56 sen, tu expect akan profit balik lah, akan balik. So now tu dalam negative profit sebab apa, price tu berada di bawah average dan 0.56. Tapi tu saja kita ada good position. Kalau anda buy kawasan ni, anda buy lagi better dari tu sebab betul average adalah 56 sen. Kalau anda buy kawasan good position di 48, tu tunggu saja, expect tu price akan melakukan ke atas. So untuk ni tengok kenapa good position untuk buy. Tengok even candle untuk hari ni pun kita ada good solid, ada. Kita tengok macam ni pattern ni, aku dah tu kan delete ni dulu, semak tengok sikit mata tengok tu. So tengok yang ni, kita akan expected berlaku rejection, dan hari ni good rejection. Tu kan good position ni, good position untuk anda re-entry kawasan 48 bawah 50, antara 47 ke 50, good position untuk buy untuk long term. Tapi pun jangan cakap ambil kata tu bulat-bulat, anda buat kajian sendiri, kemudian kaji dulu dia punya fundamental, adakah good anda untuk Koti. Betul-betul yes, tu yakin untuk Koti sebab apa, sebelum masa Cardano Summit tu kita ada beberapa news untuk Cardano, dan ada juga di collaboration dengan Koti lah untuk payment method. So apa pun mencakap, bila Cardano naik kita akan expected Koti juga naik. Sama juga macam Ethereum, bila Ethereum naik kita akan expected Matic juga akan melakukan kenaikan tu. Let's go, kita singgah juga di Matic, apa yang dah berlaku sekarang. Di Matic kita berada di major resistance, so untuk sebenarnya kita berada hampir-hampir di 1.6, kemudian berlaku rejection. Tengok balik adakah ini major resistance. Ini bukan major resistance, ini minor resistance. Kalau tengok major resistance, kita akan pergi another big. So ini untuk di Matic punya major resistance ni di kawasan hampir $2. So untuk sekarang ni, untuk kita confirmation untuk kita sampai sini, kita perlu break low minor resistance ni untuk break ke atas. So apapun untuk di Matic sama juga macam BNB, kita dah break satu trend line ni, break trend line, kemudian retest consider good untuk on the way naik ke atas, breakout retest untuk naik ke atas. Apapun untuk kalau ada confirmation, kita perlu break minor resistance ini, and break saja ini dalam price almost dalam 1.6. So break saja ini, kita expected price tu akan boleh sampai mana, kita mencakap kita akan tarik kita Fibonacci untuk cari 1.6 kita. 1.6 kita akan expected price tu akan berada di 2.2, meaning 2.2 breakout ini, meaning kita ada confirmation untuk price itu akan naik ke atas, at least sampai ini. Breakout dia tak pasti, tapi boleh sampai sini, mungkin kita jatuh balik, kemudian baru breakout. Tapi pun at least untuk kenaikan inilah good momentum untuk kita retest, kita test kita punya major support. To break major support ni, barulah kita akan expected price itu akan more higher, expected 1.6 ke 3 hampir $4 lah, $4 untuk satu coin di Matic. So orang ada bercakap di Matic dan Phantom adalah antara dua coin yang tu tak capai target tu, iaitu dah dapat 1K tak dapat, tapi pun dah ada coin. At least tu adalah pegangan dalam Matic dan Phantom.
So legal sebelum buat Phantom, kita pergi kat Phantom apa yang berlaku. So Phantom yang Phantom dah pun melakukan kenaikan yang drastik punya, kita expected untuk di Phantom. Sebelum ni kita ada mana major support dan major resistance, iaitu ni major support dan major resistance. Kita dah pun breakout dan berlaku retest sikit aja untuk yang ni. Kita berlaku retest sikit je untuk dia basic. Dia cakap breakout, retest, consider good position untuk buy. So kalau anda tak yakin nak buy kat sini, tengoklah kata contoh-contoh chart yang dah melakukan breakout major resistance, retest, kemudian dia melakukan kan. Yes, certain coin terus melakukan kenaikan, certain coin dia akan buat consolidation lama. Buat lama base kawasan ni pun good. Sebab apa kita buat good support atau base, expected dia kata solid support, expected price tu akan melakukan dan tu. Give a time aja, secara technical memang good. Kini price tu dah breakout dan retest. So untuk di Phantom, adakah good position untuk buy? Untuk Phantom bukanlah good position untuk buy sekarang. Sebab price sedang buat price discovery, iaitu kita tak ada resistance di atas, meaning price tu akan terus melakukan kenaikan sampai mana? Kenaikan expected sampai 4.2 dalam 3.5. So untuk Phantom, kita ada macam cakap, kita ada event di Dubai untuk hari ni 18 untuk start hari ni beberapa hari tu tak ingat. So untuk di Phantom kita expected price dah melakukan atas, maybe untuk dah tak ada lagi untuk kenaikan atas, maybe kita akan ada solid drop bawah dulu. So drop bawah sebenarnya kita akan tarik kita punya support tu, akan ambil support yang baru ialah daripada ini swing low to swing high, dan kita boleh expected untuk di Phantom. So sekiranya script yang sama macam Cardano, sebelum event price pump yang cantik, lepas event price akan drop. So drop tu sampai mana kita akan expected Phantom boleh drop dalam price ini. So sekiranya Phantom drop dalam kawasan ini, consider good position untuk anda entry, meaning price tu price akan kembali balik ke kawasan 1.5 US dollar. So ini adalah peluang terakhir untuk kita buy di Phantom. So sekiranya ini bantu Phantom, Zul akan buy jugalah Phantom dah mati ni. Sebab apa? Phantom kan mati, Zul ada 100 lebih, Zul ada target untuk 1k untuk setiap coin ni. Phantom dah mati, tapi pun Zul hanya ada 10% yang baru untuk dalam pegangan dalam Phantom ni target. So sekiranya jatuh ni, at least Zul akan increase sikit Zul punya position, maybe dalam untuk dapatkan 500 coin lah. So 500 coin, so Zul ada dalam 180, so dalam lagi almost dalam 400 lebih lah, dalam 300 lebih untuk dapat. So hopefully Zul dapat, hopefully ada rezeki. Sekiranya ini yang berlaku, skrip ini berlaku, kita expected boleh Phantom jatuh balik dalam 1.5. So good position untuk buy, siapa nak buy di Phantom untuk yang inilah. Itu yang by time kita akan monitor. Sekarang ni Zul tak buy, Zul akan biar saja. Sebab apa? Zul dah ada position, Zul akan layan profit. Tapi sekiranya Phantom drop ke 1.5, Zul akan trigger tu punya buy. Memang kali ni memang Zul buy, dah standby, duit tu dah ada, Zul dah standby pun expected jatuh, memang Zul akan buy lah di Phantom. Kenapa Zul tak top up di Bitcoin? Bitcoin dah melakukan kenaikan, kita akan layan profit saja. Dia tunggu all coin season. So all coin season kita sepatutnya Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik macam juga awal-awal tadi. Bila money flow semua dalam altcoin akan berlaku, money flow dalam market flow ke dalam Bitcoin, kita akan sepatutnya Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik dan altcoin akan dropping. So disebabkan altcoin dropping, macam kita buy low, so bila apa yang jatuh sale kita akan buy. Bila buy nanti kita sepatutnya bila Bitcoin dah hyper, money flow dah terlalu tinggi dalam Bitcoin, money flow akan keluar daripada Bitcoin, money flow akan pergi mana? Money flow akan pergi ke altcoin. So altcoin yang jatuh ni akan good position buy juga. Kalau anda buy di kawasan ni bukan good buy 1.5 good position untuk dia rebound balik atas, rebound yang lebih tinggi. So di altcoin. Itu yang Zul expectkan berlaku. Jika bila price yang tengah melakukan kenaikan, contoh Bitcoin, bukanlah good position untuk buy di Bitcoin. Anda orang kata tunggu di altcoin maknanya. Kalau anda investor, kalau anda FOMO, yes FOMO memang, kalau geng FOMO memang dia akan buy di Bitcoin. So, macam tu tak respectkan Bitcoin untuk anda, tak respectkan untuk ada untuk FOMO. Tapi kalau nak buy Bitcoin boleh juga kita buy Bitcoin secara technical, kita akan buy di kawasan support. Contoh tadi kita tunjuk di Bitcoin. Dan sekarang bukanlah good position. Kalau good position tu di kawasan 56, 57, break retest. So break retest tu kita retest dalam, tapi seperti di 57 good position buy. Siapa dah buy tu nak layan profit. Untuk next buy kita akan seperti price tu breakout saja 65, barulah kita good position tu. Kita FOMO secara educate lah. Kita FOMO secara betul, bukan FOMO orang kata on betul lah. Untuk ni tengok macam mana price melakukan kenaikan asik untuk 4 hours, kena di daily. So daily untuk kata ini sebelum kita ada 8 minit lagi. 8 minit hampir 8 minit sebelum price tu ini. So hopefully kita ada good momentum untuk breakout ni. Breakout saja major resistance ni kita expected 1.6.
kita akan sampai di 1.6 kita yang 1.6 dalam 65k untuk minor resistor ni. Meaning kita akan sampai 65. So mungkin kita ada lagi melakukan kat atas. Sebab apa? Dua expected more sebenarnya. More lebih pada 65. Dua expected dalam 7 1.2 dalam 75. Expected kita boleh sampai 75. Mungkin kita akan another good drop ni. Good drop untuk daripada 64 ni kita akan drop balik ke 65 untuk mungkin minggu ni kita naik kemudian drop sikit. So drop kita akan expected akan ada massive drop SP dalam 10k. So apa pun expected untuk kita akan break 65, mungkin naik atas sikit dalam 78, 72 ke 75, kemudian kita akan ada drop 10k macam normal lah. Bitcoin drop 10k normal kalau anda dalam baru dalam market. Kalau tengok 10k tu, cakap 10k tu normal lah. So drop 10k 10 tu go position untuk re-entry. Cakap breakout 65, biar je kalau price naik atas, yes, price naik ke atas, dah tak, kalau tak ada retest, dah tak lah, bukan rezeki kita. Tapi sekiranya ada retest balik, break 65, retest balik, consider good position untuk kata rezeki untuk kita masuk dalam market. So guys, waktu itu saja untuk pagi ni. Sepanjang juga buat ni, hopefully ni membantu anda. So kalau ada barang pertanyaan, anda boleh di orang komen, nanti dia akan reply dari orang komen tu. So kalau ada request pun nanti dia akan share. Kemudian expected untuk pagi besok lah akan buat. Guys, itu aja untuk pagi ni. So please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Hopefully ini membantu anda. So jangan lupa bantu tu untuk dapat 10k subscriber. And then expected nanti bila 10k tu more fokus ke dalam tu punya career di YouTube lah. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.